محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya jawab soalan dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Selamah, Ibu Maimunah, Ibu Rahil, Tuan Haji Nasir, Mak Cik Nurul Aini, Ibu Nursia, Ibu Salwati, Ibu Maznah, Kak Wan, Ibu Rosnah, Ibu Baharia, Ibu Zainab, Ibu Kukalsum, Ibu Nuraini, Makcik Syarifah Khadijah, Ibu Asimah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Nursidah, Ibu Makcik Ninorizan ya, alhamdulillah. Jadi boya yang dirahmati Allah Taala, kita terus pada perbincangan kita. Pagi ni macam saya maklumkan dalam grup live UAK, pagi ni kita nak bincangkan mengenai masdar, ulang kaji sorof ya. Ulang kaji sorof iaitu kita tengok pada masdar. Ini adalah perbahasan bagi mereka, khususnya bagi mereka-mereka yang dah belajar sorof al-miftahi peringkat pertama dan sampai grup intake yang ke-9. Intake ke-9 saya pagi tadi saya baru berikan nota syarah kepada pelajaran 9. Maksudnya apa yang kita bincangkan pagi ni kita dah belajar dalam sorof al-miftahi ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni ulang kaji balik. Bagi ibu ayah yang tidak ikuti pengajian sorof al-miftahi, beza ibu ya. Ada ibu-ibu yang baru ikuti mustawa 1, kursus mustawa 1 Google Meet. Itu kursus mustawa 1, modul yang saya dah bagi pada ibu ayah. Satu lagi yang kita buat sorof al-miftahi. Sorof al-miftahi ini saya berikan 20 pelajaran. Bersama setiap pelajaran ada syarah secara audio WhatsApp. Ibu-ibu boleh dengar berulang kali audio itu sepuas hati dan salin apa yang saya berikan. Apabila ibu telah salin sampai pelajaran ke-20 dan saya berpuas hati dengan nota yang ibu tulis by hand ataupun dengan komputer, tak kisah, saya akan berikan kepada ibu nota edisi khas. Nota edisi khas yang lengkap, yang sangat cantik, berwarna, sangat kemas oleh Muhammad Khairil, salah seorang peserta kita. Itu akan membantu ibu insya-Allah. Jadi pada pagi ni kita nak ulang kaji. Siapa yang tak pernah belajar pun boleh tak dengar ustaz? Siapa yang tak pernah belajar pun dengar sekali ibu. Yang tak pernah belajar pun dengar. Pasal apa? Ibu-ibu ayah nanti bila belajar yang sebenar sorof al-miftahi akan lebih membantu insya-Allah ibu ayah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masdar. Masdar ni maksudnya kata dasar ataupun kata akar. Masdar ni kita boleh terjemah kata dasar, boleh terjemah kata akar. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, cuba ibu ayah sebut pada saya, dalam kotak tasrif 8, masdar berada pada kotak yang berapa? Kotak tasrif 8, masdar kita sebutkan kotak yang berapa ibu?
Betul ke tiga saja? Tiga saja ke Ibu? Kotak tasrif 8. 3 dan 7. Bukan 3 saja Ibu ya. 3 dan juga 7. Contoh saya tasrifkan nasara. Contohnya nasara. Nasara maksudnya telah menolong. Kotak pertama dalam kotak tasrif 8. Ibu ayah, kotak tasrif 8 kita belajar dalam surah Al-Miftahi pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Kotak tasrif 8 kita belajar dalam surah Al-Miftahi kotak yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Okey. Kalau ibu-ibu ada notanya, boleh tengok ulang kaji balik ya. Tengok surah Al-Miftahi. Tengok yang ibu dah salin nota pelajaran yang ke-6. Siapa yang belum belajar lagi tak apa, dengar saja. Tetapi siapa yang dah belajar tapi belum salin, terutama grup intake yang ke-9, mungkin tak sempat salin pasal saya baru bagi. Tak apa. Tapi intake pertama sampai intake ke-8 yang dah habis, tak patut kalau tak salin ibu ayah ya. Tak patut sangat kalau tak salin kerana dah lama sangat. Ibu ayah tengok kotak ketiga dan ketujuh adalah masdar. Kotak pertama dia 4 di atas, 4 di bawah. Yang 4 di atas kotak pertama fi'il madhi ma'ruf. Untuk fi'il madhi ma'ruf. Contoh saya bagi nasara, telah menolong. Nasara telah menolong. Itu fi'il madhi past tense, telah menolong. Fi'il madhi ma'ruf. Kemudian kotak kedua fi'il mudhari' ma'ruf, yansuru. Contoh nasara mudhari'nya yansuru. Itu fi'il mudhari' ma'ruf. Dia sedang ataupun akan menolong. Kotak yang ketiga ibu ayah, kotak ketiga masdar. Masdar nasran. Nun sadra alif, nasran. Maksudnya pertolongan. Bila kita sebut pertolongan, masdar ini ibu ayah, dia tidak ada kaitan dengan masa, baik masa telah ataupun sedang ataupun akan. Okey. Saya tak nak ibu-ibu ayah yang tak pernah join surah Al-Miftahi tiba-tiba kata saya laju. Saya tak laju. Saya sedang buat dengan cukup sederhana. Cuma ibu belum belajar surah Al-Miftahi, pasal tu ibu blur. Oh blur, ustaz ni fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari' ma'ruf. Kan ibu baru ikuti pengajian dan ibu tak pernah belajar surah Al-Miftahi. Jadi ibu rasa macam tak pernah dengar pun ustaz masdar ni apa. Okey, jadi ibu-ibu yang tak pernah belajar, dengar saja. Dengar saja, saya sedang sederhanakan saya punya kelajuan saya. Jangan risau ya. Ibu-ibu akan faham bila ibu sertai. Sertai, dengar, salin, catat, ikuti pengajian, baru ibu-ibu akan faham insya-Allah ya. Okey, masdar ni kotak ketiga. Ibu ayah, bila kita susun fi'il madhi, mudhari', masdar. Antara 8 kotak tadi, kotak tasrif 8, 3 ni paling utama. Madhi ma'ruf, mudhari' ma'ruf, masdar. Okey? Jadi nasara yang suruh, masdarnya nasran. Soalannya, ibu ayah, adakah masdar mesti kita baca baris atas? Soalan saya ibu ayah. Adakah mesti masdar itu mesti baris atas ibu? Cuba jawab. Adakah masdar mesti baris atas? Jawapannya? Okey, kotak 3 dengan 7, ya. Okey, ibu Rahim kata ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, bagaimana pula? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Nasru baris depan. Nasrullah apabila telah datang oleh pertolongan Allah. Nasru masdar juga. Tapi kenapa kita baca Nasru tak baca Nasra? Kenapa ibu ayah? Okey. Dengar sini ibu ayah ya, penting sangat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ibu Asma kata ikut konteks. Yang lain, okey. Ibu Mahrusah kata tak. Okey, ya jawab kata tak. Ibu ayah, okay, jawapannya adalah tak semestinya baris atas. Cuma ketika kita tasrifkan madhi, mudhari', masdar. Ada putih-putih ke bibir saya ni? Tak ada Pecahnya. Okay. Madhi, mudhari', masdar. Ketika susun begini dia kena baris atas. Contoh, nasara.
yansuru. Bila kita sebut masdar selepas fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang begini, maka kita kena baca nasran. Okey. Sabbaha bertasbih. Sabbaha yusabbihu, masdarnya tasbihan. Tasbihan. Kalau kita cakap bahasa kita ibu, dia mengucapkan subhanallah. Kita sebut dia ucapkan apa? Berapa? Dia ucap subhanallah, dia sedang berapa ibu? Bertasbih. Kita tak sebut bertasbihan, kita sebut bertasbih saja. Kalau dia ucap apa ni? Kabbara yukabbir, dia mengucap Allahu akbar. Kita kata dia bertakbir. Tapi kalau kita susun sabbaha yusabbihu, masdarnya tak boleh baca tasbih, kita kena baca tasbihan. Kenapa? Kerana disusun madhi, mudhari', masdar ketika itu mesti dengan baris atas. Tasbihan. Okey? Kabbara yukabbiru memang masdarnya takbir. Tapi kalau kita baca begitu, kita kena sebut kabbara yukabbiru takbiran. Ibu yang sekarang kita sedang belajar surah apa? Tafsir harfiah surah apa ibu? Sekarang kita sedang ikuti tafsir harfiah surah apa? Surah At-Takwir kan? Bukan, itu bukan tafsir harfiah. Tafsir harfiah surah Takwir. Perbahasan sorof surah Yasin. Tafsir harfiah surah At-Takwir. Ibu ayah, kita sebut surah Takwiran ke? At-Takwira ke? Ataupun Takwiran ke? Tidak kan? Kita sebut Takwir saja kan? Surah At-Takwir. Tapi kalau perkataan takwir yang maksud yang maknanya menjadi gelap ataupun hancur berlipat-lipat, okey? Perkataan takwir itu kalau kita sebut secara susunan madhi, mudhari', masdar, kita kena sebut madhinya kawwara, mudhari'nya yukawwiru, masdarnya takwir ke takwiran. Pertama ke kedua? Takwir ke takwiran, ibu ayah? Pertama ke kedua? Ketika kita baca macam tu. Kita sebut kawwara yukawwiru, masdarnya betul ibu yang kedua ya. Kita tak boleh sebut kawwara yukawwiru takwir, salah. Kena sebut takwiran. Begitu juga. Contoh daraba. Daraba mudhari'nya yadribu. Masdarnya ketika disusun begini darban. Boleh ibu ayah? Siapa faham setakat ni insya-Allah? Siapa faham setakat ni ibu ayah boleh faham insya-Allah ya? Okey, itu kita sebut bagaimana cara kita nak sebut masdar tu. Macam masdar macam mana? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kita tengok pula. Ibu ayah perasan tak untuk sulasi mujarrad, cuba tengok mustawa 1 nota 17 ibu ayah. Cuba ibu ayah buka mustawa 1 nota 17. Dah buka ibu? Siapa dah buka komen dah? Okey. Saya minta salah seorang ibu untuk unmute dan bacakan ke semua madhi, mudhari' dan masdarnya dalam nota tersebut. Siapa nak boleh komen saya. Tolong bacakan saja untuk saya tunjukkan untuk yang lain-lain dengar. Boleh komen saya ibu, siapa nak? Ibu jangan segan ibu. Laju je. Siapa nak komen saya? Boleh ibu? Ada tak yang komen saya? Okey, Ibu Asimah insya-Allah. Ibu Asimah boleh unmute ibu. Terima kasih ibu. Saya doakan ibu-ibu yang selalu ikut serta dalam perbualan, Allah bagi kefahaman yang lebih dan Allah Taala jadikan sebab ibu-ibu membantu saya. Allah bagi kefahaman lebih dan kalau orang lain jadi faham kerana asbab bantuan ibu, saham tu dapat pada ibu insya-Allah ibu ya. Ibu-ibu semua insya-Allah berebutlah ibu insya-Allah. Ibu Asimah sihat. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana berkhair. Alhamdulillah insya-Allah. Okey. Ibu Asimah yang atas sekali. Atas sekali ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba
yaktubu kitabatan. Okey. Ibu ayah tengok masdar untuk katabah kitabatan. Bunyinya kitabah. Okey, yang kedua ibu bawah dia. La'iba yal'abu la'ban. Ha. Untuk la'ibah bunyi masdar dia la'ban pula, tak jadi li'abah macam mana kitabah, lain bunyinya. Tadi katabah yaktubu kitabatan. Bila la'ibah yal'abu la'ban pula. Lain masdarnya. Okey, ibu seterusnya ibu. Zahaba yazhabu zahaban atau zahban. Ibu tengok. Zahaba yazhabu masdarnya ada dua. Saya bagi dua. Boleh jadi zahaban ataupun zihaban ataupun zahban saja. Nampak ibu? Masdarnya berubah-ubah. Ibu baca bawah sekali ibu. Bawah sekali. Jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Ini julus pula. Tadi kitabatan. Lepas tu laban. Lepas tu zahaban. Ada dua pula masdarnya. Bila jalasa bunyinya julusan pula. Nampak tak ibu? Terima kasih ibu. Alhamdulillah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ibu ayah nampak? Sulasi mujarrad masdarnya ada tak kaedah yang sama? Contohnya fa'ala yuf'ilu masdarnya taf'ilan. Af'ala yuf'ilu masdarnya if'alan. Fa'ala yufa'ilu masdarnya mufa'alatan. Tapi bila sulasi mujarrad ibu, tiga huruf semata-mata, ibu tengok masdarnya sekata ke tak sekata? Ibu ayah, sekata ke tak sekata masdarnya? Tak sekata. Jadi ibu ayah, pegang ibu ayah, masdar kepada sulasi mujarrad ia tidak sekata bentuknya, tak sekata. Jadi ibu ayah, apa persoalan yang boleh timbul dalam fikiran ibu ayah? Cuba timbulkan sebarang persoalan yang ibu nak tanya. Cuba paksa timbulkan sebarang persoalan dalam minda ibu. Apa persoalan yang ibu boleh timbulkan daripada ketidaksekataan ini? Ibu paksa diri ibu berfikir. Saya nak ibu-ibu belajar untuk kita fikirkan apa yang boleh ibu keluarkan potensi ibu yang sebenar. Ibu boleh fikir sebenarnya untuk masalah ni. Cuba ibu tunjukkan pada saya. Bagus, Haji saya faham. Saya faham. Sukar nak rujuk. Okey, sukar nak rujuk. Maksud sukar nak rujuk ni apa? Sukar nak rujuk ni tak tahu masdar dia nak sebut yang macam mana ke Haji Saiful? Kita tak tahu masdar nak sebut yang mana satu ke? Ya, okey. Bagus Haji Saiful. Okey. Tadi Ibu Nursidah kata formula. Ibu Nursidah untuk sulasi mujarrad dia tak kata formula khusus tu tak ada. Dia tak ada formula khusus dan ibu tak payah hafal. Ibu Faridah dan ibu-ibu lain jangan hafal. Jangan paksa diri untuk hafal. Bahasa Arab kita bukan orang Arab, kita tak payah hafal. Cuma ingat je. Beza hafal dengan ingat. Jadi saya terangkan beza hafal dengan ingat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, bagaimana kita nak tahu masdar kepada sulasi mujarrad ini ibu ayah? Tak dapat tidak ada jalan lain. Betul Ibu Hani, tengok kamus. Itulah jawapannya. Hanya tengok kamus saja. Untuk sulasi mujarrad, tiga huruf semata-mata, ibu ayah, masdarnya wajib tengok kamus. Contoh saya kata ibu, nasara yansuru nasran. Itu dah biasa jumpa, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang fi'il yang sama, rupa-rupanya masdar sampai ada 2-3 masdar yang lain juga. Ya? Nak tengok macam mana? Tengok kamus. Cuma ibu ayah saya tunjukkan kamus yang saya biasa mengajar di madrasah ya. Ibu ayah ni namanya kamus Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir. Tengok tebal dia macam mana? Ini tebal dia. Ini saya belajar guna kamus ni masa tahun 1 di madrasah Sirip Taling dulu. Di Pondok Sirip Taling kita kena pakai kamus ni. Kamus Al-Munawwir Indonesia. Okey. Memang sangat baguslah kamus ni. Ini kamus Arab Indonesia.
Tapi bukan ini kamus utama yang saya guna. Saya tak guna sangat kamus ni sekarang. Saya guna kamus Arab ke Arab. Okey, kamus tu tak ada kat sini, ada dekat madrasah saya. Lisanul Arab nama dia. Ni Ibu, kamus ni sangat bagus. Siapa yang ada kamus ni komen saya? Siapa yang ada kamus ni komen saya? Saya tengok berapa ramai yang ada kamus ni yang belajar dengan saya dulu. Boleh komen saya tak? Siapa yang ada kamus ni? Okey, tak yang kamus ni. Maksud saya kamus Munawir ni bukan kamus lain, kamus Munawir saja. Siapa yang ada kamus Munawir? Komen saya. Tak ada eh? Semua tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Tak apalah, nanti saya try tanya. Kalau ada nanti saya jual lah untuk ibu. Saya jual lah nanti. Tak boleh bagi, saya jual lah. Dapatlah untung sikit kan. Kamu ni sangat bagus ibu, sangat bagus. Kamus Arab ke Melayu, ni bagus kamus ni, sangat bagus. Saya tak nafikan bagusnya kamus-kamus lain. Kamus guru kita, masya-Allah tabarakallah, ulama besar kita Syekh Idris Al-Marbawi, orang Perak, rahimahullah taala, kamus Al-Marbawi. Sangat bagus kamus tu. Tapi bila kita belajar dalam lagi, kita perlukan kamus yang lebih detail. Maka saya menggalakkan ibu-ibu, saya galakkan ibu-ibu guna kamus. Cuma kamus ni mahal sikit ibu. Harganya 100 lebih lah kamus ni. 100 lebih tapi sangat berbaloi lah insya-Allah. 100 lebih tapi sangat-sangat berbaloi insya-Allah ibu ayah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibu ayah, kadang-kadang kita tengok dalam satu kamus, masdar tu ada beberapa bentuk masdar untuk sulasi mujarrad. Itu kena tengok kamus. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Bagaimana pula ibu dengan sulasi tapi tambah satu huruf? Kita belajar surah Al-Miftahi, sulasi tambah satu huruf. Okey, contoh tambah hamzah di depan. Ibu ayah, tadi kaburo, fa'ula, kaburo. Makcik Semayah ada. Makcik Semayah belajar dengan saya dekat Meru dulu. Masya-Allah. Makcik Semayah sihat ya. Kaburo yakburu. Kaburo yakburu. Okey, kaburo 3 huruf kan? 3 huruf. Kaburo yakburu. Tapi bila kita tambah hamzah di depan, kaburo jadi akbaro. Kaburo jadi akbaro. Bila jadi 4 huruf, tambah hamzah di depan jadi 4 huruf, automatik masdarnya mesti jadi atas wazan if'al. Jadi akbara mudhari'nya mesti baris depan. Akbara yukbiru, masdarnya ikbaran. Ikbaran. Akbara yukbiru, masdarnya mesti atas wazan if'alan. Ikbaran. Boleh ibu ayah? Okey. Apa lagi contoh lain? Cuba ibu bagi satu contoh lain bab if'al. Bagi contoh lain ibu. Tulis je, tulis dalam bahasa Arab lah. Dia punya masdar saja. Apa contoh lain yang biasa kita dengar? Bab if'al masdar. Jangan malu ibu ya, jangan malu. Salah tak apa ya. Saya tunggu ibu. Bagus ibu Asimah. Irsyadan. Okey, stop dulu. Yang lain stop dulu kejap. Okey, Ibu Rahil. Okey, bagus. Sampai Ibu Rahil saja. Ibu Asimah kata irsyadan. Maksudnya fi'il madhinya mesti arsyada. Arsyada telah memberi petunjuk. Yurshidu sedang ataupun akan memberi petunjuk. Okey. Masdar irsyadan. Irsyadan. Apa dia makna irsyadan? Masdar, memberi petunjuk saja. Tidak ada telah, tidak ada sedang. Memberi petunjuk saja. Irsyadan. Ibu tadi Ibu Rahil berikan islaman. Islaman adalah masdar kepada fi'il madhinya aslama. Mudhari'nya yuslimu, masdarnya islaman. Begitu. Bagus ibu. 2 contoh yang bagus. Bagi lagi 2 contoh ibu ya. Apa lagi 2 contoh yang boleh daripada bab if'al?
Okey, macam mana pula ibu dengan iqamah? Iqamah, kita nak iqamah sembahyang kan? Iqamah. Okey, Ibrahim, itu salah Ibrahim, salah ya. Okey, iqamah. Ibu ayah, iqamah masdar ke tidak? Iqamatan. Ah, Ibu Salma, kita jawab dulu yang soalan saya. Soalan saya sekarang ni, iqamah apa ni? Iktibaran. Tak, saya nak atau wazan if'alan saja. Ibu ayah, jawab soalan saya. Iqamah tu masdar ke tidak? Bukan, jangan bagi yang lain. Ibu ayah, soalan saya sekarang, iqamah dulu. Masdar ke tidak iqamah tu? Okey. Masdar. Fokus ibu, fokus. Ya. Okey, contoh macam ni ya. Saya tulis. Fi'il madhinya aqama. Nampak tak? Aqama tu kan dah jadi 4 huruf. Okey. Kenapa jadi macam ni ya? Okey, nampak tu saya bagi. Aqama. Asalnya kalau sulasi mujarrad, qama. Qama berdiri. Aqama mendirikan. Aqama mendirikan terjemahannya. Aqama mendirikan. Bagaimana fi'il mudhari' untuk aqama? Fi'il mudhari'nya yuqimu. Yuqimu. Okey. Aqama mudhari'nya yuqimu. Atas wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, tapi ni kita tak belajar lagi. Cuma nak bagi tahu saja. Aqama yuqimu. Di sini ada huruf illah kan? Ada huruf illah kat situ. Ada huruf illah, maka masdarnya mesti ada sedikit perubahan. Maka masdarnya jadi iqamatan. Masdarnya jadi iqamatan. Boleh bu? Ketika aqama, bunyinya pun tak macam biasa kita sebut. Macam tadi kita bagi ahsana, bunyi dia. Af'ala. Ada 3 letakkan. Af'ala. Ahsana. Akbara. Arsyada. Kan? Ahsana. Nampak tak? Itu semua bunyi dia af'ala. Tapi bila aqama bunyi macam mana? Jadi aqama. Aqama. Dah jadi lain sikit ibu ayah kan? Asalnya apa aqama tu? Ini kita dah lari sikit tapi saya nak beritahu. Asalnya sama juga. Af'ala juga asalnya. Af'ala. Asalnya aqwama. Aqwama. Ibu, mana mudah? Aqwama ke aqama? Pertama ke kedua mudah? Aqwama ke ataupun aqama? Mana mudah? Okey, saya ulang balik. Dengar betul-betul ibu ayah, mana mudah? Yang pertama, aqwama, ataupun yang kedua, aqama. Mana mudah kita nak sebut? Mana mudah nak sebut? Yang kedua mudah nak sebut ibu ayah. Pertama payah nak sebut. Yang kedua mudah nak sebut. Orang Arab dia suka mempermudahkan sebutan. Jadi ibu ayah, nampak di situ ada berlakunya perubahan. Maka bila masdar sepatutnya aqwama, ni asal sebut asal. Aqwama. Mudhari'nya yuqwimu. Masdarnya iqwaman. Asalnya masdarnya iqwaman. Payah nak sebut ustaz. Iqwaman ni payah nak sebut lah ustaz. Maka berlakunya perubahan, ditambah ta marbutah kat belakang dan waw tu tukar pada alif. Jadi iqamah. Jadi ibu, iqamah ni masdar ke tidak ibu? Iqamatan masdar ke tidak? Kita sebut iqamah, iqamah tu masdar ke tidak? Ya ibu, masdar juga sebenarnya. Bab apa ibu? Masdar bab apa tu ibu? Ibu ayah, masdar bab apa? If'al. Oh, ustaz, if'al, ustaz ajar if'al tak ada pun ta marbutah. Memanglah ibu, tu saya kata kena belajar. Kalau kita belajar secara asas, bab if'al memang belakangnya lam. Betul, if'alan. Ya. Huruf belakangnya tidak ada ta marbutah. Tetapi ada setengah keadaan memang kita akan tambah ta marbutah. Kerana apa ibu? Kerana berlakunya
perubahan pada struktur perkataan tu sendiri. Kita tak belajar lagi, tapi saja saya nak bagi tahu ibu supaya ibu tahu. Oh, kadang-kadang ada ta marbutah pun dia boleh jadi masdar juga. Ya, betul. Betul ibu. Kita ingat if'al mesti if'al saja. Rupanya tidak. Okey. Boleh ibu ayah? Saya baca balik tadi perkongsian ibu ayah tadi apa lagi? Tadi ada yang bagi ihsanan. Haji Wahab kata ihsanan. Haji Abdul Wahab kata ihsanan. Ihsanan daripada ahsana yuhsinu, betul. Okey. Kemudian Haji Ilyas Suhaimi. Okey, iktibaron. Iktibaron ni masdar, kata masdar iktibaron. Betul tak? Boleh juga iktibaron daripada iftialan, bab iftial, tapi kita tak belajar lagi. Baguslah contoh yang bagus. Okey ibu ayah, yang kita dah belajar bab if'al, yang kita dah belajar bab taf'il, yang kita dah belajar bab mufa'alah. Okey, bagi 3 contoh lagi, bagi contoh daripada 3 bab ni dulu. If'al, taf'il dengan mufa'alah. Apa contoh lagi perkataan ibu ayah? Masdar. Ibu ayah bila orang bagi contoh saja ibu tulis ya. Okey, Ibu Fairuz nak tulis imanan. Imanan tu Ibu Fairuz masukkan beriman ke Ibu? Ibu Fairuz masukkan iman ya? Okey. Ibu Fairuz eja silap Ibu ya. Eja begini. Okey, asalnya mana begini Ibu ya. Ibu ayah saya tengok ya. Okey. Fi'il madhinya amana. Fi'il madhinya amana. Mudhari'nya yu. Ini biasa tulis Ibu ayah seorang. Saya tulis seorang je ya. Tengok ya. Yang lain jangan tulis ya. Yu'minu. Amana mudhari'nya yu'minu. Masdarnya begini. Okey. Imanan. Begitu. Imanan ada ya. Imanan. Ibu ayah tengok, kita tengok. Amana yu'minu imanan. Okey. Asal amana tu daripada huruf hamzah. Hamzah mim nun, asalnya begini. Ni asalnya Ibu. Asalnya hamzah mim nun. Asalnya hamzah mim nun 3 huruf asal. Jadi Ibu, dalam bab ni yang ditambah adalah huruf apa Ibu? Huruf alif, huruf hamzah. Huruf hamzah. Jadi bila kita tambah huruf hamzah dia akan jadi macam ni. Tengok saya tulis ya. Okey. Dia jadi mana. Ibu ayah, mana tu asalnya mana, nampak ya? Mana tu asalnya mana. Af'ala. Mana. Jelas tak saya sebut ya? Mana. Jadi Ibu, bunyi hamzah kedua yang mati tu macam keras sangat tak bunyinya? Mana. Mana mudah? Ya ayyuhallazina amanu. Mana mudah? Ke ya ayyuhallazina amanu. Pertama ke kedua? Amanu ke amanu? Kedua lebih ringan pada lidah kita. Jadi Ibu asalnya mana. Kemudian dibadalkan hamzah itu kepada alif. Maka jadi mana. Yu'minu asalnya yu'minu. Tapi memang kita pun baca yu'minu juga tak ada masalah. Kadang-kadang dibaca ringan. Yu'minu. Kita baca yu'minu. Imanan. Jadi Ibu, imanan atas wazan if'alan. Jadi asalnya macam mana? Cuba Ibu sebut masing-masing kat rumah. Sebut. Jangan unmute. Sebut masing-masing kat rumah. Biar anak cucu dengar. Apa pun dia tiba-tiba sebut ni. Kan? Cuba Ibu sebut. Macam ni Ibu sebut. Cuba sebut dulu. Okey. Sama tak macam saya sebut? Sebut lagi sekali. Sama tak? Asalnya i'manan. Sama tak macam saya sebut? Asalnya i'manan. Siapa sama komen sama. Asalnya adalah i'manan. Hamzah if'alan. Bunyinya hamzah ada 2. Hamzah kedua tu mati. I'manan. Tak ada yang sebut ke Ibu kat rumah, tak ada komen pun.
Respon ni sebut ke tidak? Sama cakap sama, tak sama cakap tak sama. Jangan diam saja ibu. Memanglah ibu sebut seorang-seorang, tapi saya nak ni ibu sebut tu sama tak dengan saya sebut tadi? Sama cakap sama. Bukan apa ibu, saya ni saya suka ngajar tu dua hala. Jadi kalau saya tanya ibu, saya minta semua jawab insya-Allah ya. Saya nak tengok bagi tumpuan ke tidak ni. Kan saya beri muka kerut-kerut macam ni. Yang daripada handsome, kerutnya jadi tak handsome lah. Kan? Nak bagi ibu faham ni. Boleh ya? Allah bagi faham lah insya-Allah. Jadi ibu asalnya i'manan. Kemudian dibadalkan, direngankan. Ibu ayah direngankan. Jadi kalau tadi mana kenapa ditukar pada alif? Sebelumnya hamzah baris atas. Bila hamzah baris atas sesuai dengan huruf alif. Tapi sekarang ni if'alan, i'manan. Jadi asalnya jadi hamzah di depan tu baris bawah. Bila baris bawah sesuai nak tukar hamzah kedua pada huruf apa ibu? I'manan, hamzah pertama baris bawah. Tukar pada ya Kak Wan, betul. Tukar pada ya, jadi macam mana ibu ayah? Jadi imanan. Iman itu kata-kata orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apa ya? Wahai orang-orang yang beriman. Berikmanlah kamu. Dah nak cakap pun dah terseksa nak cakap iman tu. Jadi iman. Jadi itu masdar tak? Masdar ibu, masdar. Betul ya. Ibu Fairuz contoh yang bagus, imanan tadi. Amana yu'minu imanan. Isim fa'ilnya mukmin. Tak tukar pada waw jadi mukmin begitu. Tak apa. Apa lagi contoh ibu ayah daripada bab taf'il, if'al ataupun mufa'alah? Bagi lagi contoh, kita bincangkan masdarnya. Jangan bagi yang kita dah belajar dalam surah Al-Miftahi, itu tak acilah, bagi yang lain. Yang ibu ayah rasa ada jumpa dalam Quran ke salah, tak apalah. Kafara Ibu Maimunah, itu buat apa ibu? Itu tak, saya nak ibu ayah bagi dengan faham soalan saya ibu, bagi masdarnya. Bagi masdar dalam bentuk taf'il, dalam bentuk if'al, dalam bentuk mufa'alah. Terus bagi masdarnya. Jangan bagi fi'il madhinya, bagi masdar terus. Okey. Lagi ibu cuba lagi ibu, orang lain pula insya-Allah. Okay. Ibu, soalan saya minta ibu. Okey, mungkin ibu bagi kat situ, ibu bagi fi'il madhi kot. Saya minta bagi masdar ibu, masdar. Bagi masdar terus. Bagus macam tu lah. Saya nak tasliman begini. Ibu Nuri ni bagi tasliman. Ibu saya nak bagi tablighan. Okay, cukup dulu. Tasliman dengan tablighan. Ibu Nuri ini dari Singapura tadi, ibu sebut tasliman. Ibu ayah, tasliman atas wazan apa? Cuba bagi tahu semua. Tasliman atas wazan apa tu? Apa nama babnya? Tasliman, apa nama babnya ibu? Betul Ibu Fairuz, taf'ilan atau masdar taf'ilan. Bab taf'il, nama bab taf'il. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab taf'il. Maka itu adalah masdarnya. Nampak tak? Sekata tak? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sallama, fi'il madhinya sallama. Apa dia sallama ni? Sallama ni menyerahkan. Sallama membuat serahan. Sallama membuat serahan. Mentukar bilik, membuat serahan. Sallama. Okey, sallama jangan sebut sulam. Kalau sulam tangga. Sulam tangga. Sallama fi'il madhi. Tak ibu, saya tak nak yang baru. Saya kata tadi bincang dua ni dulu tu. Sallama apa tadi? Sallama telah menyerahkan. Mudhari'nya yusallimu. Maka masdarnya tasliman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Soalan saya ibu, sekata ke tak sekata masdarnya? Sallama yusallimu, masdar nak tukarlah, tak naklah tasliman, nak tukar lain lah.
tuslaman ke, tasluman ke, tusliman ke, boleh tak ibu main tukar-tukar suka-suka hati? Tak boleh, dia kena sekata. Pasal nama bab pun ada, bab taf'il. Nama bab ni bab taf'il kena sekata, bunyinya bunyi taf'il juga. Kecuali kalau kadang-kadang ada tambahan ta marbutah kat belakang, itu lain. Macam tarbiyah. Tarbiyah tu robba, ada huruf illah. Robba yurabbi, masdarnya tarbiyatan. Itu ada ta marbutah. Ta marbutah. Asalnya rabbaya yurabbiyu tarbiyan. Payah nak sebut. Jadi tarbiyah, senang sebut. Tukar ya kepada ta marbutah. Okey. Maksudnya dia sekata. Ibu ayah tadi Ibu Saidah bagi tablighan. Sama juga tablighan atas wazan taf'ilan. Macam mana fi'il madinya? Ballagha. Ballagha. Fi'il mudhari'nya yuballighu. Ballagha yuballighu. Masdarnya tablighan. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan, begitu. Boleh buaya insya-Allah ya. Itulah dia buaya. Contoh-contoh masdar. Apa yang poin penting yang saya nak bagi tahu? Kalau sulasi mujarrad, masdarnya tak sekata. Kena tengok kamus. Tapi kalau sulasi mazid fi, contoh kita dah belajar sulasi yang ditambah satu huruf, sama ada bab if'al ataupun bab taf'il ataupun bab mufa'alah, masdarnya mesti ikut wazan yang telah disebut. Kalau bab if'al, kena masdarnya if'alan juga. Kalau bab taf'il, masdarnya mesti bunyi taf'il juga. Kalau mufa'alah, masdarnya mesti bunyi mufa'alah. Jadi 3, mufa'alah, fi'alan ataupun fi'alan. So kita tak bincang tadi lah. Ambil mufa'alah saja. Cuma kadang-kadang if'al dengan taf'il ni ada tambah ta marbutah. Contoh tadi iqamah. Contoh apa lagi? Tarbiyah, tazkiyah. Biasa dengar tak tazkiyah? Tazkiyatun nufus. Tazkiyah, mensucikan daripada zakka yuzakki. Zakka yuzakki. Masdarnya tazkiyah. Okey. Boleh bayar semua insya-Allah. Okay. Itulah untuk pagi ini, itulah kita punya ulang kaji insya-Allah ibu ayah. Ustaz nak tanya Ustaz. Ustaz nak tanya. Saya boleh. Boleh? Ni nak tanya ni, apa tu kata dasar ni, root word ni bukan daripada fi'il madhi Mesti daripada fi'il madhi ibu. Mesti daripada fi'il madhi. Maksudnya root word ni terutama root word ni mesti ambil daripada 3 huruf utama pada fi'il madhi itu juga. Okey, so dua-dua lah, masdar pun root word juga. Tapi ada pendapat, ada ulama kata masdar ini diambil daripada fi'il madhi. Ada kata fi'il madhi daripada masdar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua-dua boleh. Okey, terima kasih. Ustaz, saya pun nak tanya Ustaz. Boleh? Okey. Untuk bab if'al, taf'il dengan mufa'alah, semua contoh-contoh yang Ustaz bagi tu semuanya dia huruf yang untuk masdar, huruf yang hujung dia dia tanwin di atas dengan ada huruf dengan alif tu, macam contoh Islam dengan semua tanwin dengan ada alif hujung. Adakah standard dia macam tu semua? Kaedah dia semua macam tu? Ya ibu. Kaedahnya memang macam tu. Kecuali kalau huruf hamzah lah. Huruf hamzah tak payah alif. Hamzah terus tanwin 2 di atas. Kalau ta marbutah pun sama. Ta marbutah tak payah alif. Terus tanwin 2 di atas. Yang ni semua kaedahnya letak alif di belakang. Kecuali ta marbutah dengan hamzah. Ya betul. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Sama ibu. Okey, Bu Ayah ada soalan lagi? Tak ada ya? Okey. Saya kena stop dulu. Sebenarnya sekarang ada kursus, sambungan kursus Mustawa 1, siri yang ke-6 insya-Allah. Ibu-ibu yang Mustawa 1 tu ada juga yang join kuliah ni. Lepas ni join lagi Mustawa 1. Masya-Allah, bagus. Tabarakallah, masya-Allah, tabarakallah. Ibu Ayah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, Ibnu Nurhayati rupanya. Ibnu Nurhayati yang mana? Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Ibnu Nurhayati WhatsApp saya, nak tu Ibnu Nurhayati ada ramai yang mana satu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, nanti ke kermain okey insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi